Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fi tarina. Kitab kita pakai muka surat 31, kitab lama, kitab baku iman. Dan syurga dan binasa langit bumi, jadi tiada semacam belum ada dahulu. Kemudian daripada masuk syurga, ahli syurga, dan masuk neraka, ahli neraka. Dan orang yang Islam kekal dalam syurga, dan orang yang kafir tiada masuk syurga, hanya kekal dalam neraka selama-lama. Dan orang yang Islam ada yang terus ke syurga, tiada masuk neraka. Dan ada yang masuk neraka tetapi tiada kekal dalamnya, dan dikeluarkan dia, dimasuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah kurnia pada kita nikmat boleh wujud atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Diwujudkan kita pula daripada mak ayah kita yang Islam. Kita lahir daripada mereka yang Islam ni. Dengan sebab itu kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi pula satu keadaan istimewa yang kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk kita hidup dengan kaifiat dan cara hidup Islam. Mudahnya Allah Taala beri pada kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, boleh taat. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala beri kesedaran pada kita untuk belajar. Khasnya untuk belajar memahami agama Islam ni. Dan apakah bezanya Islam dengan kafir ni? Syukur banyak-banyak dengan diberi kepada kita kehendak dan keinginan tu, datang kita ke masjid, ke surau, duduk kita majlis ilmu, bersungguh kita, tekun kita untuk memastikan kita ni benar-benar menepati SOP di sisi Allah Ta'ala sebagai orang Islam. Iaitulah boleh sentiasa bersyahadah, menyaksi Allah ilah, dialah Tuhan. Tiada siapa yang memiliki sifat ketuhanan melainkan dia. Dan kita dengan kefahaman Allah Ta'ala beri, dengan sebab kita duk mencari kefahaman Islam yang sepatutnya wajib kita pelajari, kita kenali makhluk adalah makhluk. Makhluk tidak akan memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Hatta diri kita pun, nisbah zat kita, sifat kita, perbuatan kita, pemilikan kita, semuanya adalah pemberian dan anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Syukur dengan kehendak diberi pada kita tu, khasnya pada malam ni dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah. Duduk pula dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diterangkan hati sanubari kita, diberikan kita kefahaman yang betul dan tepat macam mana kefahaman Islam yang sepatutnya, khasnya kefahaman tentang Allah Ta'ala sendiri yang kita duk bersyahadah setiap hari, menyatakan bahawasanya dia adalah ilahi. Mudah-mudahan diberikan kita dapat mentauhidkan dia dalam segala segi dalam kehidupan kita ni, khasnya dengan apa telah kita bicara
pandang pada sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita betul-betul maksud hidup kita ni untuk mencapai tauhid ke Allah Ta'ala. Benar-benar jadi orang yang boleh menserah diri pada Allah Ta'ala. Hati sanubari kita akan rasa kebergantungan kita pada dia, kefakiran dan keberhajatan kita pada dia. Dan kita sentiasa hadir hati kehebatan dia, kebesaran dia. Dapat merasai kehebatan dia, dapat merasai anugerah dia kepada kita tanpa putus setiap masa, setiap ketika. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung pelajaran daripada kitab Aku Iman ni untuk bicara bab sam'iyat, perkara ghaib yang kita wajib imani, yakini, kerana perkara ni termasuk dalam arti kata Muhammadur Rasulullah, di mana bila kita menyaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah utusan Allah, maksudnya kita mengiktiraf apa yang dicerita, apa yang dibawa, apa tunjuk ajar dia adalah benar. Antara tunjuk ajar dia dengan apa kita nak bicara ni ialah mengenai adanya alam selepas daripada alam barzakh ni, yang Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula dengan disuruh, diperintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk menghidupkan semua makhluk yang pernah hidup atas muka bumi ini untuk dibicara, untuk diberi pembalasan seadilnya daripada Allah Ta'ala pada hari itu. Jadi wajib kita imani, wajib percayai, wajib sematkan di hati, intiqad di hati. Tak boleh ada apa silap pun tentang perkara ni. Satu, kita wajib pelajari apa yang sepatutnya diiktikad dan diimani, insya-Allah. Jadi khasnya kita nak sambung malam ni setelah yang terakhir kita bicara mengenai adanya di alam mahsyar nanti syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adanya kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat berikan kita nikmat boleh minum daripada kolam Nabi SAW ni, dan kita dapat menjadi orang yang bakal memperoleh syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kaifiat pun kita belajar dah lepas. Iaitulah wajib belajar macam mana sentiasa tauhid di hati, membenarkan akan keadaan Rasulnya kepada Nabi, dan kita banyak selawat dan salam agar dapat kasih dan kenal kita kedudukan khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di sisi Allah ilahi, insya-Allah. Jadi sambungan kita ni kata dia dan syurga. Wajib beriman adanya syurga. Sedia maklum bila sebut syurga ni, dia adalah tempat yang istimewa Allah Ta'ala sediakan sebagai balasan orang yang beriman, orang yang cukup SOP untuk masuk ke sana, pasti akan masuk dan dapat nikmat. Itulah syurga. Bahkan sedikit kalau nak tengok dalam Quran, betapa nikmat yang Allah Ta'ala bersediakan dalam syurga. Dia kata indal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar ni, antara kata ulama tafsir, abrar ni muslim mukmin. Orang yang masuk syurga ni sungguh fi na'im. Besar makna dia, tuan-tuan. Kalau terjemah sekali lalu, mereka ni berada dalam nikmat. Bahasa dia simple aja. Cuma kalau kita tak belajar usul balaghah, kita tak rasa dalamnya bahasa ni. Sikit soal begini untuk fahamnya Quran tu. Naim tu maksudnya nikmat. Terjemah mudah kita lah. Nikmat ni kalau ikut hal yang ada dalam syurga. Syurga bukan nikmat. Syurga tempat nikmat. Boleh faham?
punya besarnya Allah Ta'ala bagi pembalasan dalam syurga ni, sampai Allah Ta'ala kata orang-orang yang masuk dalam syurga ni, dia bukan dalam tempat nikmat, dia dalam nikmat. Boleh? Faham? Kita tak mengaji bahasa, tak apa faham tu kan. Kut tuan-tuan main angguk je lah, saya tak tahu lah. Saya nak tunjuk kata bahasa tu yang Allah Ta'ala gunakan dalam Quran, yang nak kata kita kalau Allah Ta'ala balas lah buah dalam syurga, kita bukan duduk tempat nikmat, kita duduk dalam nikmat. Yang tu kot bahasa. Begitu juga hadis sebaliknya, kalau orang dalam neraka ni, Allah Ta'ala sebut walahum azabun alim, mereka ni dapat azab yang pedih. Boleh faham bahasa? Bahasa ni tuan-tuan takkan dapat mengaji melainkan ada tok guru yang reti bahasa balaghah dalam Quran. Azab yang pedih. Macam mana azab yang pedih? Azab yang pedih ke orang yang kena seksa yang pedih? Nak kata punya teruknya kena azab ni, sampai azab tu pun pedih. Jangan kata orang kena azab tu pedih, azab tu pun pedih. Satu antara cerita dalam neraka ni, saya ke neraka sikit pasti saya nak tunjukkan beza bahasa yang digunakan orang dalam surga dalam nikmat, orang dalam neraka ni kena azab, azab tu pedih. Allah SWT. Dia asal nak sebut ni, orang dalam neraka ni dia azab pedih. Tu yang ada cerita dalam neraka ni, ada satu jurang, apa kita sebut, ada satu gaung khas orang Ta'ala jadikan yang nama dia Wail. Kita masyhur dengar tu guru kita dok syarah ni, dia kata fawailul lil musallin. Ada sebagian ulama tafsir kata wail ni apa? Satu gaung yang sangat dalam neraka. Saya nak tunjuk kata azab tu pedih. Neraka pun minta lindung dengan Allah Ta'ala, jangan bagi masuk dalam gaung. Orang bayang siapa yang masuk dalam tu macam mana rupa. Neraka pun minta lindung daripada masuk dalam gaung yang bernama wail tu. Allah. Tak ada arah anda nak cakap bahasa macam mana azab yang ada dalam neraka. Itu juga tak ada arah nak cakap macam mana nikmat yang ada dalam syurga. Satu, bahasa-bahasa yang disebut dalam Quran ni, dia nak mau hayati, nak faham dia tu, mesti dengan disiplin ilmu lah. Kalau saya sebut, saya tu guru saya duk ngajar, masa saya duk ngaji dulu, mesti atas disiplin ngaji ilmu balaghah dan kena faham uslub tu dan syarahan macam tu biasanya dibahas dalam ilmu ma'ani. Makna yang ada dalam Quran tu. Macam mana nak memaham dan betapa dalamnya bahasa yang dipakai untuk menunjukkan nikmat yang dikurnia, begitu juga azab yang Allah Ta'ala akan balas pada siapa yang neraka dia ni. Alhamdulillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab tersebut. Baik. Saja nak sebut syurga. Jadi syurga tempat nikmat. Tapi dalam Quran sebut, punyalah nikmat syurga ni. Sampai Allah Ta'ala kata orang-orang beriman ni, abrar ni, fi na'im, dalam nikmat. Siap. Bukan dalam tempat nikmat, dalam nikmat. Punya nikmat tu sampai macam mana saya nak sebut bahasa lah. Tak ada bahasa nak sebut lah. Macam tu lah kalau terjemah macam tu lah. Baik. Dan binasa langit bumi, jadi tiada semacam belum ada dulu. Dan bila di antara wajib beriman, langit bumi ini binasa. Binasanya langit bumi ini, keadaan ni macam mana? Jadi tiada semacam mana belum ada dahulu. Macam mana sebelum dijadikan langit bumi di alam ni,
bila dihancurkan langit bumi, jadi yang tinggal arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, syurga, neraka. Umum kita belajar dalam bab perkara-perkara yang Allah Ta'ala kekalkan, ada 10 dalam senarai para ulama kita. Ambil maklumat tu semua daripada ada Quran dan hadisnya. Perkara-perkara yang tak binasa. Jadi langit bumi ni dia duduk dalam alam luas, khasnya atas nama alam luas tu kursi. Kecil sikit, sebut silap, sorry, luas sekali arash, yang tu jumhur ulama sebut. Kecil sikit, dalam arash ni ada kursi. Dalam kursi inilah langit bumi. Jadi bila langit bumi Allah Ta'ala hancurkan, tu yang kursi tak hancur, arash apatah lagi kan. Begitu juga lauh mahfuz, qalam, macam mana wallahu a'lam, wajib beriman. Tapi nak kata bila langit bumi tak ada, jadi bila tak ada tu, macam mana sebelum diadakan langit bumi, macam itulah keadaan alam sebelum tu. Saya nak fahamkan bahasa kitab saja. Siap. Binasa langit bumi, tiada semacam belum ada dahulu. Kemudian daripada masuk syurga ahli syurga, dan masuk neraka ahli neraka. Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala binasakan langit bumi ini selepas daripada selesai ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Masa itulah dia kata, yang dia sebut dalam bahasa kitab ni, Allah Ta'ala binasakan langit bumi jadi tiada semacam belum ada dulu. Ini nak faham apa ni? Umum kita dah faham, bila tiup sangka kala tu binasa langit bumi kan. Jadi bila binasa langit bumi, tiup sangka kala kedua, dibangkitkan kita dan kita dihimpun di padang mahsyar. Situ isu dia tu, dia nak sebut tu. Soal, padang mahsyar tu kat mana? Padang mahsyar tu atas nama himpun. Yang tu yang masyhur sebut, antara disebut oleh ulama akidah kita, ambil faham daripada intipati seluruh hadis yang sebut di mahsyar ni. Mahsyar ni atau istilahnya, ada sebagai ulama kita sebut dia ialah ardul baida, bumi putih. Itu setengah ulama istilah sebut. Jadi bumi putih ni apa dia? Dia adalah tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk dihimpun semua ahli yang pernah hidup, semua manusia yang pernah hidup, semua makhluk yang pernah hidup atas muka bumi dulu. Di atas hancurnya langit bumi tu. Hancur tu satu tempat khas untuk himpun di atas istilahnya mahsyar. Di situlah berlaku tempat yang kita bicara dulu. Dihimpun, dikumpul, mengikut kumpulan masing-masing. Lepas tu diberi suratan amalan, ditimbang, kat situ ada mizan, ada kolam Nabi SAW. Waktu nanti daripada mahsyar tu nanti akan dihubungkan ke syurga. Bawah daripada titian sirat tu ada neraka. Jadi setelah selesai semua perhitungan, ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka, tu yang dia nak kata tu. Langit bumi yang telah dihancur dengan tiup sangkakala pertama tu, bila dibangkit tu adalah di atas bumi putih tu, saya sebut istilah tu ardul baida,
yang jadi tempat himpun semua. Yang tu kalau setengah ulama saya ngaji tu Tugu ada sebut, yang tu apa dia? Tu adalah istilahnya langit bumi yang dah dihancur tu, Allah Ta'ala jadikan satu kawasan untuk himpun, untuk dia ni atas nama mahsyar, yang dia dibentang untuk himpun manusia ni. Dari dia pula nanti akan ada sirat hubungkan ke syurga. Bawah syurga ni, bawah titian sirat ni neraka. Bila semua urusan dah selesai, Allah Ta'ala akan hancurkan ardul bayda ni setelah ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Tu maksud dia. Ya. Right. Jadi nak faham kata ada kawasan mahsyar tu, nak sebut mahsyar tu atas kata di mana, tentulah dia duduk atas, saya sebut lokasi dia besar alam Allah Ta'ala bagi jadi ni. Arash kecil sikit pada dia, kursi selalu kita sebut terbalik kan, langit bumi, lepas tu kursi macam mana, arash macam mana, selalu kita sebut macam tu. Sekarang saya sebut dalam konteks makin kecil lah. Arash kecil pada dia adalah kursi. Dalam dia tu ada antara isi kandungan dia adalah langit bumi, cakra suria, apa semua, galaksi apa semua ni. Yang tu yang hasil daripada Allah Ta'ala hancurkan tu dijadikan satu kawasan lapang atas namanya Ardul Bayda, untuk jadi mahsyar, untuk selesaikan semua urusan sebelum ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Bila dah selesai, Allah Ta'ala akan hancurkan tu. Siap. Itu maksud dia. Tuan-tuan nak jumpa ni, jumpa dalam kitab-kitab akidah, dia dah buat rumusan siap semua daripada hadis-hadis berkaitan dengan bab ni. Yang ni ringkas lah dia sebut. Nak kata memang hal tu akan ada. Jadi takkan ada istilah orang yang daripada neraka nanti akan ke padang mahsyar balik. Tak ada. Tak ada. Siapa yang dah ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka, dah tetap dah. Yang ahli neraka pun yang memang kekal dalam neraka, takkan ada dah yang keluar daripada neraka. Takkan ada dah istilah nak lalu pergi padang mahsyar, nak lalu titian sirat dah. Tak ada dah. Tak ada dah macam tu. Yang tu yang dia kata Allah Ta'ala binasakan langit bumi yang jadi tiada kan dia, semacam belum ada dahulu. Dan orang Islam, antara yang wajib beriman, orang Islam kekal dalam syurga, orang yang kafir tiada masuk syurga, hanya kekal dalam neraka selama-lama. Yang ni pun sedia maklum kita. Dan orang kafir yang kekal dalam neraka selama-lamanya ni, kafir mana? Juga awal-awal kitab kita dah bercara, kafir yang kekal dalam neraka, kafir yang sampai seruan Islam tapi dia tak terima ajaran Islam, kafir tu. Adapun kafir yang nama ahli fatrah, yang tak sampai seruan Islam. Begitu juga kafir yang di kalangan kanak-kanak orang kafir, yang dia mati dalam keadaan kanak-kanak. Semua ni dengan rahmat Allah Ta'ala lepas daripada azab neraka, bahkan dengan rahmat dia dimasukkan dalam syurga. Ya. Jadi yang akan masuk neraka kekal abadi ni memang kafir yang sampai seruan Islam pada dia tapi engkar dan mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Siapa-siapa saja yang mati dalam keadaan kafir memang dalam neraka kekal abadi, khalidina fiha abada. Siap. Dan orang Islam ada yang terus ke syurga, tiada masuk neraka. Ini nak sebut keadaan siapa yang masuk syurga. Orang yang masuk syurga ni ada yang daripada mahsyar ni terus syurga. Istilahnya terus ke syurga, tiada masuk neraka sama sekali. Dia lalu atas sirat tu tak jatuh langsung.
Ada yang sepantas kilat, ada yang macam istilah sepantas kilat tu kilat menyambar, macam kuda pantas, ada macam ditiup angin. Keadaan lalu atas sirat tak sama. Dia sebut ada berbagai keadaan tu. Baik, dan ada yang masuk neraka, ada yang masuk, ada yang atas sirat tu mengesot. Titian sirat tu hal yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Isyarat Quran pun ada, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Nak sebut apa tu? Daripada Quran nak menunjukkan ada manusia yang jalan atas sirat ni menyembah muka, jadi mengesot. Bahkan titian sirat tu sendiri, ada orang yang beriman lalu dia tak rasa jambatan pun, kerana dia akan rasa titian sirat tu luas seluas-luasnya dan dia boleh lalu sepantas-pantasnya. Ada orang yang lalu atas sirat ni dia akan nampak, dia akan rasa lalu dia saiz dia tu sangat halus dan kecil, terlalu nipis dan terlalu tajam, lebih tajam daripada pisau cukur. Tak sama orang yang lalu atas sirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Cuma sana tu saya ada sebut kat tuan-tuan, alam akhirat di alam ijbari. Kita dah beriman ni alhamdulillah. Cuma dah beriman nak buat apa? Wajib sediakan diri dengan apa yang Allah Ta'ala dah bekalkan kat kita lah ni, dengan tunjuk ajar daripada Nabi SAW macam mana supaya benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman sungguh pada Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diajar pada kita, supaya hati ini sentiasa mentauhid Allah Taala, tak pernah duduk tempat lalai sama sekali. Nak jadi maksiat zahir batin ni kalau boleh keluar sama sekali. Cari bekal sedapat mungkin untuk duduk martabat ni, selamat sana. Kat sini alam ikhtiari, wajib cari, bahkan ditaklifkan ke atas setiap individu untuk mendapati. Sana memang balas, cuai sini menderitalah sana. Wajib jangan cuai kat sini. Satu, siapa yang perasan dia cuai, siapa perasan dia lalai, wajib keluarkan diri daripada kelalaian dan kecuaian. Wajib bertaubat, setaubat-taubatnya, mohon rahmat pada Allah Ta'ala, betulkan akidah dengan Allah Ta'ala, cari jalan macam mana nak bina iman dalam hati, iman 24 jam dengan Allah Ta'ala. Sentiasa mentauhidkan dia, tak pernah langsung terlindung basirah kita ni, hati nurani kita, daripada hadir hati ke Allah Ta'ala yang rasa dialah pencipta, dan apa yang kita boleh hidup ni semua anugerah dia. 24 jam setiap masa, tak pernah putus walaupun sedetik. Hati ni hidup, sentiasa hadir hati ke dia. Wajib antara kita dapat martabat tu, dapat kedudukan tu, memang lalu atas sirat sepantas mungkin, tak akan ada tersentuh dengan api neraka sama sekali. Wajib cari. Siapa tak nak cari, terpulanglah kalau agak api neraka tu. Rasa macam kita boleh tiup-tiup macam buih-buih je. Na'udzubillah. Tak tahulah, yang ni atas sejauh mana yakin kita dan faham kita perjalanan agama ni, dan sejauh mana yang kita faham, yang kita perlu berbekal tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita bagi faham. Saya boleh tukar cerita, saya boleh tukar khabar. Mudah-mudahan khasnya Allah Ta'ala beri kat saya sendiri dan semua kita yang dengar kuliah ni, untuk boleh betul-betul usaha untuk mencapai macam mana iman ke Allah Ta'ala setiap detik, ketika dan saat. Sedar je kita mula-mula sekali tauhidkan dia. Allah yang wujud. Makhluk ni asal semua tak wujud. Ni boleh wujud, Allah yang mewujudkan dia. Asal makhluk semua adam
semua tak ada, asal Allah. Dialah memang wujud. Faham je makhluk ni tak boleh wujud dengan sendiri, Allah yang bagi jadi. Sedar je, kita hidup je sedar Allah hidup aku. Dia yang ahya ni, dia yang a'tanil aqla. Kita ni tak ada ilmu, la ilma lana illa ma'alamtana wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa anna al-quwwata lillahi jami'an lillahi mulku samawati wal ard. Macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala sentiasa tu? Saya tukang cerita, mudah-mudahan Allah Ta'ala faham kan. Tak ada jalan lah nak faham ni tuan-tuan, melainkan kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena cari jalan nak faham. Ada benda pelajaran saya dah ajar, kitab pun nak khatam, nak habis lah kan. Duk dengar. Lepas tu ajaran pun saya dah ajar macam mana jalan nak bagi dapat. Nak dapat hati tu betul-betul boleh dapat i'tiqad dengan Allah Ta'ala 24 jam. Saya pun macam-macam cabaran nak dapat tu, ni pun Masya Allah doifnya keadaan saya. Mudah-mudahan khasnya Allah Ta'ala buka pintu hati saya. Tuan-tuan tak apalah, kalau dah rasa lega kan, tolong doa untuk saya sama. Pasal saya pun tak ketahuan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makin bukakan hati untuk mendapat keridhaan ilahi. 24 jam sentiasa hadir hati. Allah lah pencipta diri. Ni pencipta diri kita ni. Apa yang kita dapat ni semua anugerah daripada ilahi. 24 jam tak pernah henti. Macam mana nak rasa dia lah bagi aku hidup, bukan makanan hidup aku. Tak pernah ada syirik langsung, tak pernah ada langsung jatuh hati ke makhluk sama sekali. Bahkan hakiki rasa pada Allah Ta'ala abadi, tunggal, wahdahu la syarikalah, tak ada sekutu sama sekali. Sentiasa terbuka hati, nampak, faham, sedar, asyhadu, syuhud. Misalnya musyahadah pada Allah Ta'ala, muraqabah pada dia 24 jam. Sedar dialah Allah, la ilaha illahu. Orang ni memang lalu atas sirat, tak ada masalah. Macam mana 24 jam hadir hati ke Allah Ta'ala, macam itulah mudahnya dia lalu sirat. Jalan. Kita ni duk tercungap ni, nak ingat pun susah, nak sembahyang pun tak ingat Allah Ta'ala, Allah pun tak kenal, tambah ada cedera akidah ke Allah Ta'ala. Habis. Na'udzubillah. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Wajib atas kita pula hindarkan diri daripada apa pahaman-pahaman yang salah dalam bab ketuhanan. Sama ada pahaman atas nama Wahabi ke, Syiah ke, liberal ke, apa saja bahasanya nama salah ni, wajib hindarkan diri, wajib bersihkan, wajib tanzih Allah Ta'ala daripada apa-apa pahaman yang nama salah tu. Pasal yang tu adalah sebab untuk menggagalkan kita untuk dapat redha Allah Ta'ala, untuk boleh ke syurga tu. Na'udzubillah. Kalau ada ke syurga pun, kalau ada cedera dalam bab-bab maksiat yang belum ditaubat, masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Kalau dah ada dosa, wajib taubat. Dan dosa pun ada dosa zahir, ada dosa batin. Paling besar nak kena jaga dosa batin. Bukanlah bermakna boleh abaikan dosa zahir. Bukan. Dua-dua kena jaga. Dan kalau dah zahir, dah terjaga, alhamdulillah, kena semak batin pula. Kerana batin tu pula kita tak peduli, tak pernah bergurau. Khasnya dalam bab-bab i'tiqad. Begitu juga dalam bab-bab nak ikhlas. Jadi muwahhidin. Yang macam mana sebut dalam surah Ikhlas, Al-Ikhlas tu nak ahad, kul huwallahu ahadiyah. Nak faham ahadiyah Allah Ta'ala, wahidiyah, nak tauhid dengan Allah Ta'ala betul-betul, zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia, sampai kita boleh rasa kekosongan diri kita dan keberhajatan diri kita mutlak, pergantungan diri kita mutlak pada Allah Ta'ala. Tu baru panggil mukhlisin, muwahhidin pada Allah Ta'ala. Itu lepas. Mudah-mudahan Allah mudah kita. Tak faham, wajib pergi ngaji. Saya tukang cerita. Tukang cerita je, tuan-tuan. Baik. Jadi ada yang tiada masuk neraka sama sekali, dan ada yang masuk neraka. Jadi yang masuk neraka ni siapa? Akidah dia tak pernah ada silap dengan Allah Ta'ala. Cuma ada cuai dalam bab ibadat.
Dalam ibadat tu sama ada cuai tak buat taat yang sepatutnya kena taat, ataupun terjerumus ke lembah maksiat, langgar benda pantat larang dia. Bahasa mudah gitu. Yang ni memang akan masuk neraka. Masuk neraka dulu. Dengan rahmat dia ada syafaat apa tu satu hal. Dan antara syafaat juga yang mungkin berlaku, yang bakal dapat ahli neraka ni, Rasulullah syafaatkan supaya daripada neraka tu dikeluarkan ke syurga. Ataupun sepatutnya tempohnya panjang, tapi dipendekkan tempoh dia dengan syafaat Nabi SAW. Antara yang boleh bagi syafaat tu adalah baginda Nabi SAW. Bayangan tengok, syafaat dia boleh beri ni tentu special, ada hubungan kita dengan dia. Yang kita dalam keadaan menderita duduk dalam neraka tu, bayang tengok ada kasih sayang Nabi SAW kat kita. Macam mana nak hasilkan kasih sayang Nabi tu? Fikir tengok kan. Saya tukang cerita ya. Kita pun sendiri kalau berakai, kita akan fikir macam mana nak dapat kasih sayang Nabi. Kalau kata nak dapat pengampunan Allah Ta'ala, macam mana nak dapat keampunan Allah Ta'ala? Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Jadi sebab itulah yang kat sini kena cari. Itu yang kalau kat Nabi, ulama ajar dah. Very simple. Banyakkan selawat kata Nabi SAW. Kalau dia jalan nak dapat rahmat pada Allah Ta'ala macam mana? Banyak zikir pada dia sampai hadir hati ke dia. Dan kena belajar macam mana kaifiat nak hadir hati ke Allah Ta'ala. Wajib belajar. Mesti ada guru tunjuk ajar macam mana nak dapatkan hadir hati. Kalau boleh bawa sendiri, terpulang. Takutnya ni. Dia bawa sendiri, rupanya yang kita sangka, yang kita faham, yang kita intikad tu Allah, rupanya silap. Tu. Astagfirullah. Habis. Hancur. Pasal yang kita sangka Allah Ta'ala tu bukan Allah. Tampak atas akidah yang masyhur dah. Ulama kita dedahkan ni salah. Dia intikad Allah tak arah. Dia intikad Allah ada tangan, ada mata, ada muka. Sedangkan wahidiyah, ahadiyah tu menafikan berjuzuk, beranggota, tambah satu tangan, dua tangan, banyak tangan, apa benda ni. Kau terfaham tu Allah Ta'ala ni. Dia faham Allah Ta'ala ni naik turun ke langit dunia dengan makna zahir, turun. Memang dia turun. Dia faham Allah Ta'ala ni. Bila dia ada, dia masih ada tempat untuk dia ada, dan tempat dia ada tu arash yang dia buat tu tempat untuk dia ada. Salah akidah. Waktu silap tu tuan-tuan, masya-Allah. Na'udzubillah. Ulama kita dah sebut dah berjaga dah. Benda-benda macam ni, silap, terkeluar daripada nama ahli sunnah wal jamaah, terkeluar daripada senarai nama muslim mukmin. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kena belajar akidah betul-betul. Jangan pergi ambil sembarangan. Jangan duk faham benda tak ketahuan. Apatah lagi hanya melalui pembacaan, tak jumpa melalui proses perguruan. Ya kan? Saya tukang cerita. Baik. Jadi siapa yang memang atau istilahnya ada iman, memang akan masuk akhirnya ke syurga juga tempat balasan dia. Dia tak akan kekal sama sekali dalam neraka. Syarat ni ada iman. Atau istilah para ulama nak ambil pada hadis Nabi SAW, walaupun iman tu istilahnya sebesar zarrah. Ada maksud tu. Ada saya pernah syarah dulu pun, iman sebesar zarrah ni. Antara saya sebut lalu, iman sebesar zarrah ni maksud dia macam mana? Maksud iman sebesar zarrah ni adalah Allahumma salli wa sallim ala sallam. Maksud iman sebesar zarrah ni adalah asar iman sebesar zarrah tu, sebesar zarrah. Hasil buah buah iman dia tu dapat hasil dia sebesar zarrah. Iman dengan Allah Ta'ala tak pernah silap. Buah iman, kelazatan iman, kemanisan iman tu, yang dengan tu menzahirkan perkataan, amalan sebesar zarrah. Dia tak akidah dia yang betul dengan Allah Ta'ala tu. Walaupun sebesar zarrah,
ada kesan daripada iman, aplikasi daripada iman yang betul tu, walaupun sebesar zarah, pasti ke syurga di atas dasar dia iman yang betul tu. Tu faham dia sekali lalu. Tak faham nak tanya. Pasal saya menang hurai tu. Iman sebesar zarah. Satu kita tengok macam lekeh sebesar zarah. Saya nak Abu Bakar, saya ingat saya mengaji sebut dalam hadis bila Rasulullah cerita iman sebesar zarah ni. Dan orang ni lah antara orang yang akhir sekali jadi ahli neraka yang akan masuk dalam syurga. Tak silap saya ngaji lah hadis tu, kata Rasulullah nama orang tu Juhainah. Bila dicerita oleh Rasulullah, ni lah ahli syurga yang iman dia sebesar zarah. Tuan-tuan tahu saya nak Bakar kata apa? La'alli Juhainah tah. Harap-harapnya akulah Juhainah tu. Kita dengar tu macam kita takkanlah iman sebesar zarah. Sayyidina Abu Bakar dia dengar cerita tu, dia kata biarlah aku Juhainah tu. Pasal apa? Memang jamin dah ahli syurga. Kita dengar ni, aku takkan Juhainah, aku kan iman sebesar zarah. Tuan-tuan, kita tak pandai mengukur diri kita. Satu, kita kena ada guru tunjuk ajar, dan dia ajar ilmu iman dan bagaimana kaifiat iman. Wajib belajar kan? Wajib tahu dan wajib amal macam mana nak hasilkan iman. Saya ngaji Urdu, istilah dia kena jadi iman karnewala. Apa memang karnewala? Kena iman wala kena jadi orang yang memang betul-betul ada iman dalam hati. Orang iman dalam hati ni macam mana? Saya sebut macam ni, kalau tuan-tuan ada kasih kat isteri, macam mana? Tuan-tuan makan kat kedai, tuan-tuan ingat bini lah. Saya sebut mudah itulah. Betul ke? Betul ke? Tuan-tuan ada kasih dengan isteri, walaupun orang jamu makan, tuan-tuan kalau orang yang ada kasih dengan isteri, tuan-tuan makan sedap, tuan-tuan ingat isteri, aku bawa balik dia makan ni bagus. Tapi tak bawa balik juga. Maksudnya ada iman tu. Maksudnya ada rasa hati pada isteri ya. Saya nak cerita tu, saya nak syarat tu, itulah sebesar zarah. Contoh untuk faham mudah zarah. Orang ada iman ni, kau buat apa pun dalam hati ni mesti ada, habis tidak ada sebesar zarah. Allah bagi aku rezeki ni. Kan? Mesti ada. Kalau tak ada apa langsung, tuan-tuan jawab, apa iman ni ada ini? Ni kita boleh duduk ni, ada tak rasa, ya Allah, kau yang bagi aku boleh duduk dalam masjid ni, aku boleh dengar kuliah ni, aku faham ni. Mesti ada dalam hati kecil tu. Dia tu kot kan, nak tunjuk benda tu, dia bukan benda yang bentuk material yang boleh tunjuk, tapi nak tunjuk kata, mesti dalam hati tu dibina perasaan. Kalau tak ada, wajib pergi mengaji dan belajar macam mana nak latih supaya perasaan tu ada dalam hati. Makan ada iman, kencing ada iman, berak pun ada iman, tidur pun ada iman, hidup nyawa ada iman. Ada iman tu, ada dalam hati tu. Dalam hati tu, bukan mulut. Nak bagi Allah. Nak bagi ada hati-hati tu istilahnya tersentuh. Ada feeling. Hanya tu kau nak bahasa modern sekarang ni. Ada feeling. Kan kita feeling surprise, feeling sad, feeling excited, apa feeling. Ni ada tak feeling? Ya Allah Ta'ala ni, He make me exist here. I'm existing here. Pasal Allah Ta'ala dia limpah kurnia yang boleh menyebabkan aku ada ni. La ilaha illallah. Sekurangnya sebesar zarah mesti ada. Kalau memang hadir semua, ya Allah, kau yang bagi hidup aku. Apa yang ada kat aku ni tak ada apa daripada aku sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan saja mulut sebut, tapi dalam hati sana bario memang, ya Allah, tunggal daripada engkau, zat kau, sifat kau, perbuatan kau, milik engkau. Tak ada apa muka aku ni tak ada apa pun, melainkan semua limpah kurnia engkau. Dalam hati tu mesti faham tauhid dengan Allah Ta'ala tu, faham sungguh tu. Tu iman saudara. Namanya macam mana? Kita duk rasa kita bukan iman saudara, apa gunung Himalaya tu. Allah wajib lah. Nak sebut itulah saya tukang cerita ya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita hak tu, bukakan pintu hati kita, terangkan hati satu pada kita, macam mana istilah perolehan iman yang kita kena cari. Orang yang ada iman bersaudara ni pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Itu disebut. Dan bila dah masuk syurga pula, kekal selama-lamanya. Siap. Dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal. Baik. Jadi dah bercara syurga, nak ada itikad macam ni pula. Apa dia? Syurga dan segala nikmat ada dalam syurga, kekal. Takkan binasa sama sekali. Cuma kekal syurga dan apa nikmat dalam dia dan penghuni dia dan malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai petugas dia, semuanya kekal, wajib berpegang. Cuma kekal yang Allah Ta'ala bagi pada penduduk syurga ni adalah kekal yang aridi, yang mendatang. Wajib intiqad, kekal dia dipanggil wajib akli li ghairi. Yang pasal Allah Ta'ala janji nak kekal, satu kekal. Yang memang kekal, satu je sifat kekal ni, kekal li zati. Istilah juga kita pernah jumpa awal kitab itu. Lama lah kalau di sebelah kita baca nak ujung kitab lah ni. Wajib i'tiqad yang memang kekal abadi, hakiki kekal, zati kekal. Yang memang kekal tu sifat asli Allah, sifat asli dia hanya Allah, pasal Allah saja yang satu-satunya yang memang kekal. Lain pada Allah Ta'ala, semua makhluk ni dah asal pun tak ada. Makhluk ni asalnya Adam. Tak ada satu pun makhluk ni duduk martabat bakok. Yang bakok zati, bakok hakiki. Kalau ada kekal, wajib i'tiqad kekal, khasnya kita duduk bicara neraka dan syurga dan nikmat dia ni. Dia tak Allah nak bagi kekal dia. Wajib i'tiqad. Siap. Tu mesti dapat pencerahan betul tu dari sudut yang kekal tu, yang Allah saja bersifat uluhiyah. Dari sudut mana? Dia saja hakiki baqa, zati baqa. Kita baqa yang arzi baqa, yang Allah yang nak kekal kita. Siap. Maka tiada, baik, di atas kata surga dan nikmat dia ni kekal, tiada jadi tua selama-lamanya. Kata kekal tu tak ada siapa masuk dalam syurga ni tua. Tak ada. Istilahnya tak ada akan dimakan umur. Tak ada. Cuma umur ahli syurga ni masyhur sebut. Saya ngaji dulu Tok Guru sebut. Dia kata umur ahli syurga semuanya ahli umur Nabi Isa AS waktu naik ke langit. Berapa umur Nabi Isa naik ke langit? Umur 33 tahun. Ahlul Jannah umur dia salasun wa salasuna sanatan. 33 tahun umur Nabi Isa. Jadi tak ada orang tua masuk syurga. Pasal semua dalam syurga Allah Ta'ala mudakan balik. Siap. Dan sampai bila muda ni? Muda selama-lamanya, tak pernah akan ada nama tua. Pasal tu prinsip kekal. Kekal pun nisbah tak binasa. Tapi tetap mesti bukan sama macam kekal yang Allah Ta'ala. Allah kekal dengan makna tak berubah sama sekali. Itu makna kekal Allah Ta'ala. Kekal makhluk dengan makna tak binasa. Itu yang beza dia. Itu kata maksud manusia ni, makhluk ni kalau Allah Ta'ala kekal, tak binasa. Allah kekal maksudnya apa? Takkan ada apa-apa perubahan pada Allah Ta'ala. Wahwal ana kama alaihi kan. Sekarang ni macam mana sebelum dia adakan makhluk, macam itulah dia. Itu kekal yang Allah Ta'ala. Makhluk kekal dengan mana Allah Ta'ala tak binasa dengan dia. Tapi berubah pagi, petang, siang, malam. Makan nikmat. Ada rasa lapar, sedap ni, sedap, seronok. Dia berubah-ubah. Makhluk ni walaupun kekal tak hancur, tapi keadaan makhluk tak akan hilang sifat makhluk. Apa dia? Sentiasa berubah-ubah. Tak akan kekal sifat makhluk pada zaman yang kedua. Tapi tak akan berubah macam mana kehidupan kita kat sini. Alam syahada ni akan jadi tua. Semua makhluk akan menemui sangat binasa dah hancur dengan tiup sangkakala pertama. Itu janji dia. Bila dah hidup di mahsyar esok, masuk ahli syurga ke syurga, khasnya ahli syurga tak akan binasa dah sama sekali, nisbah hancur, tak
Tak ada. Tapi sifat ahli syurga tetap berubah-ubah. Tetap berubah dari sebelum macam mana? Nikmat ni, makan ni rasa lain, ni rasa lain, ni rasa lain, ni rasa lain. Keadaan berubah pada makhluk tu tetap ada. Allah subhanallah. Dia qadim azali. Dia baqa, takkan ada perubahan apa-apa sama sekali. Ya. Tu tu akidah tu. Jadi tiada tua sama sekali dan tiada buruk pakaian, dan apabila makan atau minum tiada lapar dan tiada dahaga sama selama-lamanya. Untuk makan minum apa? Hanya makan minum kerana bersedap-sedap juga. Jadi kalau bersedap-sedap juga ada juga sedap. Jadi itu yang nama makhluk tu. Maksudnya apa? Ubah. Makan ni macam ni, makan ni macam ni, makan ni. Dan saya ngaji Tutup Guru sebut syarah nikmat syurga ni, dia kata apa? Ahli syurga ni walaupun makan daripada makanan yang sama, setiap kali suap sedap, setiap kali suap sedap, setiap kali suap sedap. Dia tak ada istilah makan sampai tak mau makan dah, jemu pasal dah kenyang. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada istilah makan kenyang, pasal bukan ada berak kencing. Makan dia sedap, sedap, sedap. Yang ni juga saya ngaji tu gua sebut. Orang yang memang tanda ahli syurga ni apa? Dia makan apa pun sedap, dia tak pernah jemu makan walaupun apa yang dia makan tu tak sedap, tapi dia sentiasa rasa sedap. Tu sifat ahli syurga. Boleh? Faham? Dan sedap dia tu bukan tentang makan tu, tapi sedap dia hadir hati ke Tuhan tu. Itu sedap dia. Satu, walaupun dia makan benda tak sedap, dia sedap. Maksudnya apa? Sedap dia bukan kat makan, tapi sedap dia adalah musyahadah. Hati dia hadir ke Allah Ta'ala. Itu sedap dia. Inilah istilah ulama-ulama Tutup Guru kita. Dia kata, orang yang dia dapat syurga sebelum syurga. Maksudnya apa? Dia tak pernah ada rasa atas muka bumi ni tak sedap. Mereka ni dia tak akidah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah duka cita benda akan datang. Silap. Tak pernah takut benda akan datang. Tak pernah duka cita benda telah lalu. Untuk apa keadaan dia? Sentiasa seronok, seronok, seronok. Tauhid, tauhid, tauhid. Bila ni? Pasal dia memang bila dia jadi betul-betul ahli tauhid dengan Allah Ta'ala, tak pernah ada benda duka cita. Walaupun andai kata macam suasana kita ni jadi PKP yang kedua. Contoh lah. Siapa nak sebut tu? Kan COVID tu naik nombor ni. Tak mustahil stay at home balik kan. Inilah kali terakhir kita ngaji bulan ni, tahun ni. Mungkin Januari esok orang jumpa. Tak tahu kan. Saya pun boleh cerita ya. Saya bukan peramal, saya bukan wali. Saya nak cerita. Tu PKP tu duka cita ke? Orang beriman tak ada benda duka cita dalam muka bumi ni. Dapat tu seronok. Lagi aku kan tak sibuk dengan makhluk. Tak payah aku pergi jumpa ada orang ni, susah payah. Hari-hari 24 jam buat apa? Banyak zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Selalu zikir selawat juga. Tapi zikir selawat tu tengok kerenah manusia ni berbulu kepala. Itu kan. Saya sebut tu saya lah berbulu kepala. Macam-macam perangai, macam-macam keadaan, macam-macam soalan, macam-macam keadaan kan. Tapi bila dah tak jumpa orang, macam mana? Sibuk dengan hal sendiri je. Pula tu macam mana? Dengan bekal ilmu yang dah diajar oleh Tutup Guru para ulama kita, tahu jalan macam mana untuk ada hubungan Allah Ta'ala, tak pernah ada susah hati dan duka cita. Dan ya, saya ngaji pasal Tutup Guru sebut apa dia kan? Wajib dapat kedudukan ni. Kalau tidak ya, mai zaman Dajjal tuan lockdown dia lagi teruk pada PKP kita. Even PKP yang kedua. Dajjal saya pernah sebut macam ni lah. Memang dalam hadis sebut itu dia 40 hari, hari pertama setahun. Dia 6 bulan siang, 6 bulan malam. PKP kita 3 bulan je dulu. Ni kok kena PKP pula lagi, mungkinlah buah pergi 3 bulan. Mau 6 bulan. Lockdown esok setahun kan. Zaman Dajjal. Malam 6 bulan. Tuan nak buat apa? Siang 6 bulan.
Jadi tuan-tuan kalau duduk rumah, tuan-tuan nak buat apa? 6 bulan. Makanan apa tuan-tuan nak makan? Ni boleh juga pergi makan, juga pergi Tesco boleh lagi. Boleh lagi. Halal mat apa boleh pergi? Boleh pergi. Makanan banyak lagi. Jenuh lagi. Mewah lagi. Mewah lagi. Zaman Dajjal esok macam mana? Yang datang bawa bekal esok semua dia. Keperluan untuk makan minum, keperluan panas, sejuk, apa saja keperluan, semua dia buat datang. Macam mana akidah kita masa tu? Jangan. Sendiri hayal lah, fikirlah untuk tengok keadaan tu, macam mana kita nak selamat masa tu. Sebelum fikir sana, fikir sekarang ni dulu, macam mana nak selamat sekarang. Kita je rasa kita selamat. Nak selamat tu, dia kata kena genung, kena very deep thinking, macam mana nak selamat. Andai kata mati sekarang, selamat dah aku, alhamdulillah. Macam mana nak buat? Mati aku sekarang ni, selamat dah, alhamdulillah. Tahu cara nak selamat tu. Bukan nanti waktu azan mati, selamat. Yang tu pun azan mati, pasal mati tengah azan, menunjukkan Zohir dia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Batin tak tahu, serah ke orang Ta'ala. Yang tu kematian yang istilah dia orang kata apa? Kematian yang dicemburui. Tengah sujud mati, cemburu kan? Tengok orang mati tengah sujud. Lagi cemburu macam ni. Ada orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam hati. Kita kena cemburu untuk duduk kedudukan tu supaya Allah ni tak akan dilupai. Sentiasa diingati, sentiasa ditauhidi. Kena cemburu duduk tempat tu. Kalau cemburu tengah azan mati, tengah sujud mati, kena cemburu lagi lebih. Macam mana boleh sentiasa Allah di hati? Kena cemburu dia. Macam mana nak buat? Kena ngaji, kena belajar. Itu kena BM tepi. Kena bersungguh-sungguh pergi. Dan memang daripada hati sanubari sendiri, bukan dengan dipaksa-paksa, bahkan dengan faham dan datang dengan sukarela. Dan tak ada apa yang kita nak melainkan hak ni je. Memang kalau kita jumpa guru, dia tunjuk ajar, memang kita ambil betul. Ambil. Cuma nak cari betul-betul tu. Kalau saya kata mula-mula nak, tapi bila dapat takut kita sia-siakan pula. Itu ya, minta lindung sangat lah. Dengar macam sedap, tapi bila bagi, terlentang terap gitu. Tengok saya buat misal. Kalau saya tanya tuan-tuan nak tak macam tu, boleh ingat sentiasa di hati. Cuma dengan tak tahu, dia bukan angan-angan tau. Dia kena kerja keras tau. Kalau tuan-tuan lah nak jadi Perdana Menteri nak tak? Bagi misal lah kan, contoh kan. Bukan sebarang tuan-tuan, tuan-tuan kena kerja keras tau. Tu kerja Perdana Menteri, saya tak urai lah tu, saya nak sebut. Ingat senang-senang nak dapat iman di hati. Nanti akan ada tugasan yang akan diberi. Bila diberi tugasan, tuan-tuan sanggup tak untuk melaksanakan dia setiap hari? Tak henti-henti. Sanggup? Takut tuan-tuan nanti melarikan diri. Lari macam lautan tak bertepi. Tak nak pandang ke belakang, tengok siapa yang bagi. Bahkan nak bertemu dengan guru pun dah tak ada hati. Takut di situ. Siapa? Nanti dia cek, tanya seorang-seorang, tuan-tuan jawab nanti lidah tak terperi kan. Nak jawab pasal tugasan yang dibuat tak dilaksana kan. Macam mana nak jawab muka? Macam mana nak angkat muka depan dia? Konon nak mati dalam keadaan beriman, tapi dia bagi jalan untuk iman, tuan-tuan tak buat. Nak bagi sembahyang waktu pun tak boleh, nak jaga aurat pun tak boleh, nak tinggal pada lara pun tak boleh, nak bagi kurangkan makan pun tak boleh, nak bagi kurang tidur pun tak boleh, nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun tak boleh, nak datang sepanjang masjid awal pun tak boleh. Macam mana kau nak buat? Takkan kau tiba-tiba nak beriman, bono tu hayal macam tu, kau dah dapat iman sentiasa di hati. Bertuah. Mesti ada sebab dia untuk dapat tu. Takut tuan-tuan melarikan diri pula. Satu,
Semak balik wajib muhasabah. Khasnya saya sebut saya sendiri lah. Macam mana keadaan yang ada hal kita ni, adakah kita akan selamat di sana? Sebelum fikir selamat di sana ni, kita ni keadaan macam ni yang kita duduk seharian ni, memang dah selamat ke kat sini nak pergi ke sana ni? Yang tu. Renung. Saya tukang cerita je, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham. Baik. Jadi dalam syurga memang dia bersedap-sedap saja. Tak ada atas nama lapar dahaga, nanti ada berak kencing, hanya dengan apa yang kita makan ni, kata dia semuanya nanti jadi peluh, yang peluh tu bukan busuk tapi terlebih harum daripada kasturi. Itu keadaan ahli syurga. Dan tiada ada yang kotor dan cemar. Satu kisah Nabi Adam dengan Siti Hawa duduk dalam syurga, tu yang untuk dia nak jadi khalifah, dan dia pun dah maklum Nabi Adam ni yang dia akan jadi khalifah nanti atas muka bumi. Tu yang dia duduk dalam syurga, tak ada kotor, tak ada haid, tak ada kencing, tak ada berak, tak ada air mani, walaupun boleh seronok suami isteri makan apa saja yang dikehendaki, tapi tak boleh dapat zuriat, tak boleh jadi khalifah untuk mengembang biak, melainkan kena turun ke bumi. Tu yang diperintahkan untuk pilih makan buah khuldi tu, pokok khuldi tu, buah khuldi tu. Kalau dah bersedia makan, turun. Tak bersedia, wala taqraba hadhi syajarah. Yang ni yang kalau kita belajar, Tok Guru jumpa Tok Guru betul-betul, cerita dia, cerita Nabi Adam dengan cerita nak balik esok ke syurga, cantik, tally betul, sama, tepat je. Kalau kita dengar daripada orang yang kepala otak sewil, pergi bahasa mudah itu, dia kata Nabi Adam berdosa, memang belum tentu boleh balik ke syurga. Pasal apa? Kau tak faham prinsip akidah kat Nabi Rasul macam mana. Tambah dia kata Nabi Adam berdosa. Oh, mana ada dosa pada Nabi Adam? Nabi Rasul semua maksum. Belajar akidah lain, tobat ngaji lain tentang Nabi Adam. Tobat ngaji lain. Mesti ada ilmu tafsir yang tak mengaji habis tu. Walaupun kadang-kadang ada orang kata kita yang tak mengaji ilmu tafsir. Dia kata kena ngaji ilmu tafsir. Dalam dia suruh kita ngaji ilmu tafsir tu, dia pun salah tafsir sebut Nabi Adam. Dia kata Nabi Adam ni buat benda khilaf aula. Apa benda tu? Kedah dia ajar kita dalam bab akidah, Nabi Rasul takkan ada apa-apa nama yang bawa orang Ta'ala murka atas nama dosa. Sama sekali tidak. Jadi dia turun ke syurga, daripada syurga tu bukan turun dalam keadaan dilaknat, berdosa, dalam keadaan dimurka oleh Allah Ta'ala. Tak. Tapi turun dia ialah turun taat. Kerana nak junjung perintah untuk jadi khalifah. Turun dia adalah untuk pengorbanan dia dengan nikmat yang dia kecapi, untuk melahirkan keturunan yang zuriat dia nanti di atas muka bumi ni, yang semuanya akan jadi rasul-rasul dan nabi, khasnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia turun tu untuk tu, dia bukan untuk turun tu kerana makan hasutan syaitan, bukan. Syaitan kerja dia, iblis kerja dia. Tapi Nabi Adam ni kerana dia termasuk inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Ta'ala, hamba aku tambah nabi-nabi rasul ni takkan ada iblis syaitan yang ada keupayaan untuk boleh menguasai mereka. Dikecuali dalam Al-Quran lain sebut macam mana, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ni yang kalau tak ngaji tafsir daripada Teguh yang pakar, kita rasa macam betul dah cerita Nabi Adam ni, rupanya masuk parit, masuk gaung. Betul kan cerita kita? Baik. Yang tu kalau nak cerita, ada nak dengar lain, kena hal lain. Ada benda saya dah cerita, pergi tengok balik. Yang tu sekali lalu sebut untuk menunjukkan keadaan Nabi Adam yang khas kita duk bicara ni. Dalam syurga tak ada benda yang cemar, tak ada kencing berak, tak ada benda kotor. Satu, tak ada keturunan daripada Nabi Adam dengan Ummina Sayyidatina Hawa. Dalam syurga, masa dalam syurga takkan berlaku proses beranak dan pembiakan. Takkan ada.
Dan tiada ada satu benda yang menyakiti, dan tiada sakit demam, dan tiap-tiap yang dibencinya takkan ada. Dalam syurga ni semua dah nama orang beriman. Semua ni qila salaman salama. Ucapan semua jumpa je assalamualaikum. 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 Itu amalan ahli syurga. Sentiasa mendoakan satu sama lain. Inilah amalan ahli syurga. Tengok tutup guru kita kan, apa dia? Kerja dia sentiasa mendoakan, mudah-mudahan kita dapat hidayat, mudah-mudahan kita dapat rahmat. Ya Allah, berilah hidayat pada umat Nabi Muhammad, berilah keampunan pada umat Nabi Muhammad. Memang jiwa tutup guru kita macam ni. Dia tengok orang jahat macam mana pun, dia nak buang jahat tu, tapi doa dia, ya Allah, berilah rahmat pada kami, berilah hidayat pada kami, bukakan pintu hati mereka untuk beriman. Macam mana aku dapat iman ni? Doa pula, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Itu doa tutup guru para ulama kita, dan pada khasnya nabi-nabi dan rasul. Tak ada apa yang istilahnya dia benci. Jadi orang nabi rasul, semua pewaris nabi rasul memang macam ni keadaan dia. Dia kalau tengok orang jahat pun dia bukan benci, tapi kesian. Dia datang tengok dengan sifat rahmat. Datang tu dengan ada sifat belah ihsan, supaya dapat hidayat dan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Perasaan mereka macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita perasaan ni. Siapa? Ini sifat besar ni untuk dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Tengok, walaupun orang jahat memang kata benda jahat, kena kata jahat, jangan benda jahat kata baik. Tapi kesian dekat orang jahat, supaya boleh dia tinggalkan benda jahat, supaya dia jadi baik. Ni macam mana nak bangunkan jiwa nabi-nabi rasul, para ulama kita, semua ahli-ahli baik Nabi SAW, tutubu para ulama, para ulia. Ni perasaan mereka. Dia tengok perasaan kesian, dan macam nak mendekati mereka untuk menjadi sabab bagi mereka hidayah. Allah, jauh sangat saya sebut saya kan, nak ada perasaan ni, ya Allah, banyak kena muhasabah diri. Kita ni jangan kata nak ada kasih sayang dengan orang, kat diri kita pun kadang kita jahanam dengan diri kita dengan macam-macam benda. Dan malam ni saya ngaji terus sebut yang kita jahanam banyak apa? Ni, benda ni. Tengok. Semalam pun ada orang yang rujuk kat saya, ada masalah. Ya, orang tu ada masalah kan. Saya kata, apa masalah? Dia kata ada pendapat kata macam ni, boleh lah Ustaz? Pendapat apa? Saya kata, pendapat macam mana? Adalah istilahnya dia buat benda maksiat banyak. Ada pendapat kata boleh, kata dia, daripada terlajak pada benda yang haram yang lain, buat benda ni. Saya kata tak betul cara tu. Ni benda haram yang menyebabkan dia pergi buat benda yang haram tu. Benda tu dia kena tinggalkan dulu. Bukan pergi halalkan benda yang haram untuk membolehkan dia buat benda yang haram tu, supaya tak buat benda yang lebih haram. Macam tu kot bahasa dia. Orang tak faham dan yang lain. Apa maksud saya sebut? Yang tu pun tak pergi sebut, dia marah pula. Dia kata tidak macam tu kan. Tapi saya nak sebut yang tu lah. Jadi kaedah nak kata ada orang ni, dia kalau tak betul cara hidup dia, jangan kata nak ada kasih sayang pada orang lain supaya orang lain dapat hidayat. Diri dia pun dia tak akan cari jalan untuk dia dapat hidayat. Bahkan 24 jam dia akan guna untuk dia jatuh dalam maksiat. Bahkan tak sedar-sedar kan. Ini yang kacau ni. Ini masalah kita ni. Tak asal tengok orang lain, tengok kita. Kita pun sepatutnya kita nak ada kasih sayang ke orang. Nak kasih sayang ke orang apa? Kat diri kita pun kita tak ada kasih sayang untuk kita bawa diri kita ke Allah Ta'ala, dan supaya Nabi Muhammad sayang kat kita. Kita pun tak bawa. Macam mana kita nak ada kasih sayang ke orang? Kita pun tak ada perasaan kasih sayang untuk ni, kita ni Allah Ta'ala dah bagi jadi ni, untuk kita sayang kan diri kita yang Allah Ta'ala beri ni, untuk bawa diri kita ni biar ada dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat keampunan dia, dapat rahmat dia, dapat pandangan istimewa daripada dia, macam tu bahasanya, dan dapat syafaat Nabi SAW. Rasulullah sentiasa merindui nak jumpa kita pasal kita banyak selawat dan salam atas dia. Ada macam tu perasaan.
Kalau tak boleh selawat, tak boleh zikir ni, yang ni benda yang menduka cita yang kita. Pasal ini sebab untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Ada tak perasaan ni? Tak ada. Wajib muhasabah diri, koreksilah diri baik-baik. Wajib berlaku satu perubahan untuk bangun, tinggalkan benda-benda yang merepek ni. Wajib islah diri. Jadi tak ada apa mereka ni dalam syurga yang duka cita. Dan tiada ada kesusahan masa dalam syurga. Semasa dalam syurga tak ada apa susah. Siap. Dan dapat melihat Allah Ta'ala masa kita dalam syurga. Sambung itu insyaAllah. Yang ni kemuncak nikmat dalam syurga. Memang nak kena faham betul-betul. Pasal di sini pun ada salah akidah juga orang. Walaupun dia faham Allah Ta'ala ni, memang antara nikmat besar kita duduk dalam syurga ialah melihat Allah Ta'ala. Tapi dia tengok akidah masuk parit. Dia kata melihat Allah Ta'ala ni, melihat Allah Ta'ala macam kita melihat orang kat dunia kata dia. Astagfirullah. Ada bahas situ. Memang panjang umur kita jumpa situ. Nak tengok kaedah ahli sunnah wal jamaah kita macam mana. Nak faham masalah melihat Allah Ta'ala. Dan siapa yang kat dunia ni faham salah dengan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, dengan faham ada tangan, ada mata, ada apa juzuk anggota, duk faham Allah Ta'ala, duk ta'arat, memang takkan boleh melihat Allah Ta'ala pasal akidah dia dengan Allah Ta'ala tak betul. Okay. Tentu kat sini siapa akidah dengan Allah Ta'ala tak betul, dia tak boleh jumpa akidah, dia tak akan boleh jumpa Allah Ta'ala kat sana. Siapa? Pasal dia memang tak jumpa. Sorry sikit bahasa tu. Saya ngaji pun antara yang Tok Guru sebut macam ni lah bahasa dia. Siapa kat sini dia tak jumpa Allah Ta'ala dengan fahaman yang sepatutnya, dia kena akidah ke Allah Ta'ala, belum jumpa, dia tak faham macam mana sepatutnya kaifiat beriman pada Allah Ta'ala, memang ke akhirat itu dia tak akan jumpa Allah Ta'ala. Tak akan jumpa. Bila tak jumpa apa maksud? Dia tak boleh masuk syurga pasal dia tak jumpa Allah Ta'ala kat sini. Mesti jumpa Allah Ta'ala dengan prinsip tanzih Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Itu benda besar sekali. Kalau dijumpa tu bukan dia dapat idrak, faham subhanallah. Tak akan ada istilah nak memaham hakiki pada Allah Ta'ala, zat dia. Macam mana? Tak akan bolehnya. Satu, ada prinsip kita akan belajar nanti, khasnya nak sebut bab tu. Balik ada bab akidah yang kita dah belajar dulu. Pasal yang tu adalah antara nikmat besar. Nak sebut dengan kata sipir, siapa kat sini tak kenal Allah Ta'ala, memang tak jumpa Allah Ta'ala sana. Na'udzubillah. Satu, wajib belajar dengan akidah yang betul siapa Allah Ta'ala. Dan memang dapat tauhidkan dia, tanzihkan dia daripada apa tak sepatutnya. Siapa yang tak boleh tanzih betul, ada tashbih, tajsim, apa seumpamanya intikad yang salah pada Allah Ta'ala, memang cari Allah Ta'ala tak jumpa di sana. Kalau bila cari tak jumpa, bayang tengok duduk di mana. Kalau dalam syurga, setiap ahli syurga mesti jumpa Allah Ta'ala. Mesti akan ada waktu yang Allah Ta'ala beri untuk melihat dia. Jadi kalau tak kenal Allah Ta'ala, tak boleh tanzih dia, tak akan jumpa, tak akan masuk syurga, bahkan dia akan terkandas di mahsyar lagi. Kandas. Pasal apa? Artinya tu pun insyaAllah kita sambung cerita nanti dalam bab tu khas bicara masalah melihat Allah Ta'ala. Situ dulu. Banyak umur kita jumpa. Kang dia kata dapat melihat Allah Ta'ala masa kita dalam syurga. Soal kalau ada sekitar. Orang lelaki masuk syurga ada bidadari untuk mereka. Wanita dalam syurga macam mana pula mereka? Masyhur disebut oleh para ulama kita, orang perempuan ni dia akan jadi ketua bagi segala bidadari. Jadi dia tak perlulah bidadara. Macam tu kot bahasanya. Kalau orang lelaki, antara nikmat dia ialah dapat bidadari. Antara nikmat orang perempuan, dia ada suami dan suami dia adalah
orang lelaki soleh. Walaupun seorang. Dan memang seorang je pun. Macam mana bidadari, walaupun orang lelaki boleh dapat banyak bidadari, orang perempuan yang beriman, bertakwa, dia akan jadi ketua bidadari. Dan dia akan dapat apa? Dia akan dapat suami yang akan dalam syurga dengan dia menemani. Saja saya nak sastra. Saya tak tahu kenapa saya suka bersastra sikit. 5 akhir ni. Saya tak tahu. Saya bukan buat-buat kan. Tapi saya tak masa macam tak lepas nak cakap macam biasa tu. Saya tak tahu lah. Tak tahulah apa pasal saya pun tak tahu. Macam digagah gitu. Tapi tak ada kan saya. Tapi saya terasa macam tak sedap cakap macam biasa ni. Dia dapat perasaan macam tu. Apa saya nak cerita ni? Jadi orang perempuan ni bahagia dia dapat gelang, dapat cincin, dapat perhiasan-perhiasan. Dan orang perempuan ni sebenarnya kepuasan dia bila ada suami yang di situ dia akan dapat perhatian. Itulah kalau sebut sekali lalu. Pasal orang perempuan yang kalau dia beriman, bukan kebahagiaan dia dengan memiliki ramai suami. Kan, itu bukan ahli syurga punya perangai. Ahli syurga punya perangai, dia kalau ada suami, walaupun suami dia bodoh, inilah suami aku akan taat. Selagi dia tak suruh aku buat maksiat, aku akan khidmat pada dia. Walaupun dia buat jahat kat aku akan khidmat pada dia. Inilah perempuan ahli syurga. Memang perempuan ahli syurga kalau macam ni, dalam syurga dia bukan gaduh nak cari untuk lelaki. Siapa suami dia, dia akan khidmat, dia akan cuba untuk taat selagi itu atas disiplin itulah. Dan selagi tak disuruh buat maksiat, dia akan taat setaat-taatnya pada suami dia. Pasal taat dia besar pada Allah Ta'ala. Jadi atas kata dia nak dapat apa? Dia nak dapat tu adalah dapat keredaan Allah Ta'ala. Kalau disebah kat syurga nanti, dia nak dapat apa? Memang dia tak nak apa pun sebenarnya. Bahkan dia nak satu tauhid Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala tu, nikmat paling besar. Dan dia akan jadi ketua bidadari dengan mana apa kecantikan dan keelokan, keistimewaan yang ada bidadari, dia ahli syurga yang akan segala-galanya mengatasi daripada bidadari. Suami dia nanti adalah orang yang sama label dengan dia. Kalau suami yang kat dunia ni tak sama label dengan dia dari segi nak jadi ahli syurga. Siapa yang memang suami isteri sama level, yang memang ahli syurga, Quran sebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang lelaki yang beriman dalam syurga, kalau zuriat dia pun, isteri dia, anak-anak dia pun beriman juga. Macam mana berimannya dia di bawah asuhan dia, taat sama level dengan dia, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Ta'ala, kami akan hubungkan balik isteri dan anak-anak mereka dalam syurga itu. Jadi masih ada hubungan keimanan. Macam mana kat dunia dulu ada hubungan iman. Kalau tak ada hubungan iman, kalau katalah misalnya suami jalan lain, isteri ni ke syurga contoh, Allah Ta'ala akan beri pada dia suami yang sama level dengan iman yang ada pada dia. Contoh yang selalu ulama kita sebut, macam Sayyidatina Asiyah, isteri Fir'aun. Cuma dia istimewa, dah ada janji siap dah, dia akan menjadi isteri Nabi kita Muhammad SAW. Bayang tengok, suami dia kafir, mengaku Tuhan, dia still beriman. Anda bayang tengok betapa setia dia dengan Allah Ta'ala, khidmat yang dia boleh beri pada suami. Ada benda saya sebut sekali gitu tu, dengan sebab iman dia itulah, itu yang Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa di bawah asuhan dia dalam istana. Siapa? Asiyah, isteri Fir'aun. Sampai Allah Ta'ala sebut isteri Fir'aun, imratu Fir'aun ni dalam Quran.
Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun kan, yang kanata tahta Allahumma salli ala nak kata dalam Quran adalah lajak-lajak sebut tu cacor sikit ayat Qurannya, tapi nak kata isteri Fir'aun ni dia beriman walaupun suami dia tu di sebaliknya, dengan sebab iman dia tu Allah Ta'ala bagi Nabi Musa duduk bawah asuhan dia, dan Nabi Musa dapat wahyu datang, dia antara yang support yang beriman dengan Nabi Musa, mati dan keadaan beriman, ahli dalam syurga esok tak ada apa yang dia cari melainkan seronoknya dia bila dipasangkan dia dengan Sayyidul Alamin, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ya, itulah orang perempuan. Orang perempuan bahagia dia, kalau tanya apa dia dapat, ciri orang perempuan yang beriman, suami dia apa hal pun dia akan sentiasa khidmat dan taat pada Allah Ta'ala. Sekali dulu itu. Saya tak payah syarah pandang lah, duk gelang, cincin dan apa tak payah cerita lah. Besar saya ngaji, Tok Guru sebut, orang perempuan yang tu sifat ahli syurga dia. Sikit sebut gini. Orang lelaki kalau sebut tadi, kan dapat bidadari. Bidadari yang mana yang seorang lelaki akan dapat masuk ni, dapat bidadari ni? Orang lelaki yang dia jaga isteri dia, yang dia ambil, dia ada caring dengan isteri dia, anak bini dia, yang menyebabkan anak isteri dia semua rindu dan seronok dengan dia. Kalau ada isteri 4 orang pun macam mana, 4-4 seronok dengan suami ni. Suami ni lah yang akan dapat bidadari macam tu. Kalau suami ni, seorang isteri ni, yang kata ada 4, seorang isteri ni pun dia dah cuai dengan isteri dia, agak-agak boleh berangan nak dapat bidadari. Nafkah pun tak bagi, duk lempang isteri setiap hari, pengajar pun diberi dengan kaki, anak-anak pun tak dipeduli, sampai mengaji Quran pun tak reti, agak-agak macam ni nak dapat bidadari. Turut kacau sikit lah masa saya. Kan ada orang dia jelas tu, orang lelaki sedap lah dapat bidadari. Orang lelaki macam ni takut, jangan bidadari apa yang kau nak berangan, hidup tak betul, tunai tanggungjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ke dia. Sekali lalu gitulah saja nak sebut dalam konteks sepatutnya orang beriman ni dia sebenarnya kejar dan cari apa. Orang betul-betul beriman ni dia sebenarnya bukan cari syurga pun, dia cari apa? Cari siapa pemilik syurga. Allah Ta'ala. Satu nikmat besar pun insya-Allah pelajaran kita akan datang, cari apa? Nak dapat nikmat syurga paling besar ni, melihat Allah Ta'ala. Satu, hidup besar ni bukan cari syurga, bukan cari dunia, tapi nak cari pemilik pemilik dunia dan akhirat, pemilik syurga tu sendiri, pemilik sekalian makhluk. Dapat tu dapat segala-gala. Yang tu lah sekali lalu. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.